Kalaupun kita telefon, contohnya ada juga yang telefon, ya, dia masih lagi kalau telefon itu adalah berdasarkan semata-mata kepada senarai yang kita ada, itu pun belum tentu dapat rawak lagi. Sebab orang bagi kita senarai, kita telefon. Dan manusia bila dia pilih nombor, mungkin dia pilih mana, kalau dia suka yang perempuan, dia telefon yang perempuan saja. Kalau dia suka lelaki, kalau yang India, dia nak telefon, mungkin dia pilih kawan India dia saja. Itu ada masalah lagi kerana ia tidak rawak. Sebab itu dalam kita mengetahui mood rakyat, dan mengetahui mood rakyat ini cukup penting kerana kita perlu menggubal strategi. Kita kena tahu apa perkara yang menyentuh emosi rakyat, apa yang penting. Bagaimana rakyat nak tengok parti yang dia tertarik untuk dia pilih. Semua ini memerlukan dapatan data yang betul-betul melepasi parameter dan juga spesifikasi statistik. Sebab itu banyak parti ke laut, saudara-saudari. Pengalaman saya daripada 2009, dulu-dulu masa saya ingat masa reformasi awal dahulu, saya ingat awal-awal tu kalau ceramah ni 20,000 orang datang. Siapa yang masih lagi ingat, banyak yang muda saya tengok dalam dewan ni mungkin tidak pernah merasa zaman itu. Tapi saya awal-awal, saya selalunya tak suka sangat duduk bercakap dulu. Saya lagi suka duduk di belakang sampai sekarang pun. Sebab tu saya tak suka duduk di depan, saya tak suka ada kursi VIP. Kerana itu mengambil peluang kita untuk duduk di belakang bersama-sama dengan penduduk dan rakyat supaya kita sebenarnya boleh tahu apa perasaan dia. Kan? Masa itu 20,000 orang datang, sebenarnya dia tak dengar pun apa yang orang kat depan tu cakap. Dia tengok Nurul Izzah, nampak Nurul Izzah mulut kumat kamik je. Dia tak dengar pun dia. Kadang-kadang awal-awal zaman reformasi dahulu, orang yang bercakap tu sampah gila. Tak apa-apa dia cakap. Tapi kat bawah ni tepuk, semangat. Bila kita masuk pilihan raya, kita kalah. Dan itu jugalah yang berlaku kepada PAS Saban pilihan raya, sehinggalah dia mula bekerjasama dengan Keadilan dan DAP membentuk Pakatan Rakyat. Baru anda nampak sedikit anjakan. Kalau tidak, saya orang Terengganu, PAS ni kalau program dia 10,000, 5,000, 15,000 dalam stadium penuh. Saya tahu kenapa itu tidak membantu PAS menang dengan besar sebelum dia berpakat dengan Keadilan dan DAP dalam tahun 2008, 1999 dulu. Sebab itu namanya syok sendiri. Bila buat program, dia kerah semua orang dia daripada seluruh negara. Marilah pakcik-pakcik ni yang miskin, naik bas kau, kumpul duit, naik kereta daripada hujung Perlis, datang berkampung. Ada yang bawa kemah duduk, bawa periuk sendiri. Itu cara lama berpolitik saudara-saudara. Itu pilihan masing-masing, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak menang pilihan raya, cara itu sangat berbahaya kerana dia memisahkan kita daripada denyut sebenar rakyat. Denyut sebenar rakyat ini bukanlah datang daripada orang kita semata-mata, syok kita sendiri. Dia mesti datang daripada orang yang sebenarnya tak ambil tahu politik pun. Sebab itu data apabila dibuat dengan cara yang betul, dia mestilah membantu kita untuk memilih jalan yang kita rasa kalau kita mengambil jalan ini, itu ada daya tarikan kerana dia betul-betul sesuai dengan pandangan rakyat di bawah. Jadi itu syarat pertama zaman ini untuk menang pilihan raya. Mana-mana parti yang nak menang pilihan raya mestilah ada kelebihan data. Tidak boleh masuk pilihan raya dengan syok sendiri sebab kita rasa kita hebat. Kalau tidak, kita akan jadi Tun Mahathir Mohamad yang sekarang nak jadi Perdana Menteri bagi kali ketiga. Syok sendiri saudara-saudari. Okay. Sebab saya yakin dan saya ada data tiap-tiap bulan tanya siapa yang rakyat Malaysia nak lantik untuk jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir tak masuk carta saudara-saudari. Langsung tak masuk carta.
Tanyalah, sebutlah macam mana. Kalau 100 orang kita tanya, tak sampai 2 orang yang kata dia nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi biar kat dia lah. Parti macam tu biar kat dia, kerana dia tidak memahami bahawa keperluan menyelami denyut nadi rakyat itu hanyalah datang daripada kelebihan strategik menguasai data yang kita cuba bina dalam keadilan sekarang. Itu yang pertama. Itu pun tak cukup, saudara-saudari, untuk menang pilihan raya. Tak cukup. Sebab data sahaja, bila dia datang sebagai statistik dan angka, lain orang dia buat tafsiran yang berlainan. Lain orang tidak memahami data itu kecuali diimbangi pula dengan satu lagi maklumat-maklumat yang kita panggil maklumat kualitatif. Jadi, ilmu pilihan raya ni ada 2 bahagian. Satu ialah kuantitatif daripada data. Satu lagi ialah kualitatif, iaitu pandangan dan pemahaman kita yang lama dalam politik mengenai gerak badan, mengenai pandangan rakyat, mengenai mood rakyat yang dapat membantu kita mentafsirkan data-data itu dengan lebih baik. Yang ini yang saya nak sebut pasal Johor semalam. Dan saya akan turun ke kawasan-kawasan lain. Tempat-tempat saudara-saudari. Ada beberapa benda yang saya akan cuba dapat dan fahami. Data itu memang kita ada. Saya memang ada data yang kita jalankan setiap hari daripada Jun 2016. Data itu cukup. Sebab itu selalunya kalau saya buka mulut, selalunya sebab saya ada data yang menyokong beberapa pandangan saya. Kalau saya tak ada data, saya tak buka mulut. Sebab saya tak tahu. Bila saya turun ke kawasan-kawasan, yang saya nak tengok juga ialah mood dan juga gerak badan, raut wajah pengundi. Setakat ini, kalau berdasarkan semalam, di Simpang Renggam dan di Johor Bahru, mood itu adalah baik. Berdasarkan beberapa perkara. Pertama, kehadiran itu baik. Kehadiran yang ada di Simpang Renggam walaupun mula awal, kemudian di Johor Bahru, kehadiran itu belum lagi kita lihat sejak kali terakhir PRU 2018. Selepas itu Pakatan Harapan, PKR pun, macam mana kita buat pun kita belum dapat berjaya menarik dan menggembeling minat rakyat macam yang dulu-dulu. Kali ini bagus, alhamdulillah. Kalau Simpang Renggam pun bermula pukul 9 saya mula bercakap tu 5 kemah penuh. Orang ramai kiri kanan, jalan, kereta belum sampai lagi kita dah tengok kereta beratur. Ini negeri yang baru kalah besar pilihan raya. Hampir pupus kita dalam pilihan raya negeri yang lepas. Sama keadaan di Johor Bahru. Belum sampai lagi, kita dah boleh tengok kereta bersusun, bendera dah ada, kita masuk daripada, saya selalunya datang daripada belakang, saya boleh tengok kursi dekat belakang itu dah penuh, orang dah mula ada. Jadi, kehadiran pertama, kehadiran bagus. Yang kedua, saya juga perhatikan, yang ini penting, saudara-saudari, kerana saudara-saudari akan jadi pengurus kempen lapangan. Ilmu ini mesti ada di dada saudara-saudari dengan data yang saudara-saudari ada, dengan pemahaman kualitatif mengenai sikap, jenis dan juga gerak badan orang yang datang kepada kempen. Yang kedua, selalunya saya perhatikan bila saya bagi ceramah, ada 2 jenis kumpulan orang yang datang ke program-program politik dan kita boleh tahu terus. Jenis pertama ialah orang-orang penyokong tegar parti. Saya belum buka mulut lagi, dia dah gelak dah. Saya tak sebut apa lagi, dia dah jerit dah. Dalam kempen memang seronok. Memang kita rasa semangat dan sebagainya bila crowd itu, orang ramai itu adalah seperti ini. Tapi kalau saya berada di atas, saya tahu ini bukan kumpulan pengundi atas pagar. Ini penyokong kita.
kalaupun dia berteriak, menyokong, menyambut, itu belum tentu lagi menunjukkan kekuatan kita. Kerana yang datang itu adalah orang-orang parti. Dan orang parti kalau dia masuk mengundi, tidak ada parti dalam Malaysia ini atau di mana-mana di seluruh dunia yang boleh menang hanya dengan sokongan parti. Kenapa di Johor Bahru dan juga di Simpang Renggam semalam, bukti-bukti awal menunjukkan ada peralihan yang baik? Sebab dia tengok kat saya macam dia nak makan saya. Saya cakap apa pun, kalau orang parti itu dia dah gelak tergolek-golek dah. Yang datang tu hanya tengok, dia tak ada expression, raut muka dia, hanya mendengar. Itu maksudnya yang datang itu adalah pengundi atas pagar, saudara-saudari.